Okey, Assalamualaikum bagi mereka yang dah masuk. Sekejap saya pun nak tengok dululah apa cerita ni dekat Harian Metro ni. Live apa hari ni Harian Metro ni? Okey. Sekejap tengok-tengok dulu, share dulu, semua okey ke, audionya okey ke? Korang dengar audionya okey ke? Dengar audio okey ke? Saya nak check jap macam mana semuanya, adakah sempurna semuanya, adakah okey semuanya? Kalau okey alhamdulillah, kalau tak okey kena bagi tahu. Tak okey kena bagi tahu. Baik, bagi mereka yang dah masuk, thank you so much, love you all lah sebab masuk awal-awal ni, sebab masuk antara yang terawal pada live kita pada malam ni. Sekejap. Alright, cun, audionya cun. Baik, okey, baik. Semua dah ada? Assalamualaikum kepada mereka yang dah masuk. Waalaikumsalam bagi mereka yang dah pun memberi salam. Saya nak petik dululah seorang dua komen ni. Audio dia okey, clear. Thank you Cik Angah Yan kita. Audionya clear katanya. Baik, lain-lain siapa lagi? Amir Fawaz, waalaikumsalam. Amir Fawaz kita. Cherry Deep, waalaikumsalam. Cherry Deep Izwan. Azam, Azrai, Nur Cahaya Iman. Okey sangat. Thank you Cahaya Nur Cahaya Iman. Alhamdulillah. Beriman-riman cahayanya. Bercahaya-cahaya iman dia. Okeylah, baik. Badul Hisham Abdul Muttalib, waalaikumsalam. Siapa lagi? Sarah Zainal, loud and clear. Thank you atas informasinya. Apa kata kalau sebelum lawa baju bang nak order, alamak ini baju special ni dari wartawan Harian Metro, eksklusif untuk Harian Metro. Kita nak bagi nampak lah sikit branding ada nama dari wartawan ni supaya ramai orang tahu. Apakah benda dari wartawan ni menatang apa ni? Jadi nak bagi tahulah pada korang semua. Yang inilah dia Diary Wartawan, segmen yang dah masuk ke episod ketiga. Season 1. Season 1 dah sampai 3 episod. Kita nak pergi sampai 20 episod kalau boleh. Kalau korang masih lagi support, kalau korang masih lagi sudi tekan butang share, dan terima kasih bagi mereka yang tekan butang share. Thank you kepada mereka yang sudi tekan butang share. Yang belum share, apa kata? Ramai-ramai, apa kata? Korang tekan dulu butang share. Tekan aja butang share, tak payah mana pun. Tak kena bayar apa tekan butang share ni. Yang penting nak ajak orang ramai-ramai masuk supaya ramai-ramai dapat manfaat, dapat belajar, dapat tahu, dapat kurang-kurangnya memahami serba sedikit pasal isu dalam negara, terutamanya tentang COVID-19 yang sekarang ni sedang melanda negara, bukan negara je, dunia. Ramai dah mula rasa macam alamak, macam mana ni, bila nak habis PKPB, bila nak habis PKPP, bila nak habis PKP, bila nak habis semua ni, bila nak selesai, bila nak datangnya ubat, bila orang nak bila sampai bila-bila. Sampai bila-bila. Baik, siapa yang dah masuk, audionya mantul katanya, lawa baju. Dia orang tengok baju je ke? Audio mantul, keliak bahang. Lama orang Kedah keliak ke? Orang Kedah sebut keliak ke? Clear. KLIA. Keliak. Baik. Okey, sekali lagi siapa-siapa yang dah pun masuk, siapa-siapa yang dah pun bersama pada malam ni tuan-tuan. Saya perkenalkan diri saya, Azrul Afandi Sobri. Saya Azrul Afandi Sobri, wartawan kumpulan NSTP yang pada malam ini bersama dengan korang dalam segmen Diary Wartawan Harian Metro. Special untuk Harian Metro, yang kita nak mengupas pelbagai isu, pelbagai topik, tapi buat masa ni saya lebih selesa untuk bercakap pasal COVID-19 sebab semua orang tahu bukan semua orang tahulah, perasan lah kau, sebab ramai orang tahu yang saya ialah seorang bekas pesakit COVID-19, wartawan pertama dalam negara, bukan belagak lah tapi ini realiti, wartawan pertama dalam negara yang dijangkiti COVID-19, yang ditempatkan dalam Wad 43 Pusat Kawalan Kusta Negara dan juga Wad 5A Hospital Bandar Baru, Hospital Sungai Buloh. 3 hari 2 malam dalam Wad 5A dan baki 7 hari lagi dekat Wad 43 Pusat Kawalan Kusta Negara. Jadi wartawan yang kena COVID-19. Jadi takkanlah saya nak cerita bab lain dulu kan? Baik, saya cerita dulu bab pengalaman saya, bab experience saya, bab apa yang saya lihat pada kaca mata seorang wartawan melihat apakah situasi COVID-19 dan bagaimana ia diuruskan, bagaimana ia dikendalikan, bagaimana ia berbahaya ataupun tidak, sejauh mana kita perlu takut, perlu paranoid, perlu skeptical, sejauh mana kita perlu protect ourselves, sejauh mana kita perlu mengajak orang ramai untuk bersama mematuhi SOP yang telah pun ditetapkan oleh pihak KKM dan juga MKN. Semua itu saya akan kongsikan dalam konteks pengalaman. Saya bukan doktor. Saya bukan pakar medical, saya bukan pakar virologi. Saya cuma seorang wartawan yang pernah kena COVID-19. Jadi
kita bagi peluang pada yang lain-lain tu. Apa kata? Saya ucapkan terima kasih bagi mereka yang tekan butang share. Thank you sebab sudi share. Yang belum tekan butang share, apa kata? Sekejap saja. 1 minit tak sampai. 10 saat aja tekan butang share, ajak ramai-ramai. Jom kita nak penuhkan wall harian Metro pada malam ini untuk berdiskusi, untuk berkongsi pendapat, berkongsi pandangan, berkongsi pengalaman tentang COVID-19 yang pada hari ini saya nak pilih tajuk derita kuarantin. Tapi tuan-tuan, sebelum saya pergi lebih jauh tuan-tuan, saya nak menarik perhatian kita semua tentang data hari ini. Data pada 29 November 2020 yang mana pada hari ini tuan-tuan, pada hari ini, hari Ahad, saya kira datanya nampak macam tak ada sebarang perubahan yang ketara lah. Kita ramai yang mengharapkan data ini akan menurun lagi sampai dua angka. Pernah kita catat satu angka, pernah tak ada kes. Pernah tak ada kes dalam Malaysia. Pernah tak ada kes dalam Malaysia. Zero kes. Malah kita pernah mencapai kadar keberjangkitan yang di bawah angka 100. Maksudnya cuma tak sampai 100 orang yang ditempatkan dalam ward COVID. Tapi sekarang tuan-tuan, sekarang ni kita lihat angka yang ada bagi saya begitu membimbangkan. Malah kita sekarang ni antara negara Asia yang berada pada tahap yang agak tinggi sebenarnya. Kita saya kira mungkin telah pun potong Singapura. bukan berlumba, tapi kita telah secara realitinya, hakikatnya kita telah pun potong beberapa negara-negara yang sebelum ini struggle untuk memulihkan negara mereka dalam menangani konteks COVID-19. Dan pada hari ini tuan, pada hari ini sebanyak 1333 kes baru yang dicatatkan, maaf saya, 1309 kes baru yang direkodkan berbanding 1333 kes pulih. Masih lagi tinggi dan menjadikan total angka kumulatifnya hampir 65,000. 64,485. Hampir 65,000 kes total kumulatif yang direkodkan dalam negara. Bagi saya, ia berlaku begitu pantas. Begitu pantas tuan-tuan. Sebab saya dah cakap minggu lepas, saya dah sebut 2 minggu lepas, yang mana sebelum bulan 9, kes total yang ada dalam Malaysia cuma sekitar 20,000. Cuma sekitar 10,000. Total kes dalam Malaysia bermula daripada kes pertama dikesan pada bulan Januari dan PKP bulan 3 sampailah ke bulan 9, angka total kumulatif lebih kurang 10,000 tuan-tuan. So tuan-tuan bayangkan dalam masa hanya bulan 10 dan bulan 11, bulan 9, bulan 10, bulan 11, hanya dalam masa lebih kurang tak sampai 3 bulan, kita telah pun mencatatkan peningkatan melebihi 50,000 kes baru. Dalam masa hanya 3 bulan, tak sampai 3 bulan, lebih kurang 2 bulan setengah, kita telah mencatatkan kes melebihi 50,000 kes baru dalam tempoh hanya tak sampai 3 bulan. Berbanding 9 bulan COVID-19 masuk ke Malaysia, hanya 10,000 kes kumulatif dalam tempoh tak sampai 3 bulan. Kita dah dapat lebih 50,000 kes baru hanya dalam tempoh 3 bulan. Dan melihat kepada angka yang ada, hari demi hari yang mana figure ini tidak merosot. Figure ini tidak begitu menjunam secara ketara. Kita boleh katakan yang angka semakin meningkat, kluster semakin bertambah. Hari ini tambah lagi kluster baru. Dekat KL ada lagi new kluster pembinaan. Kluster pembinaan yang saya kira yang paling mencabar untuk kita nak uruskan kerana dia melibatkan warga asing. Korang tahulah warga asing macam mana. Diorang punya lifestyle diorang, cara hidup diorang, diorang punya budaya diorang, budaya kehidupan diorang, cara diorang menjaga kebersihan diri diorang, cara diorang bergaul, cara diorang bersama dengan kawan-kawan diorang. Jadi untuk menguruskan warga asing ni tuan-tuan bukan benda mudah. Malah saya difahamkan antara benda yang paling sukar untuk mereka kendalikan ataupun KKM kendalikan ialah warga asing yang seperti mana yang berlaku di kluster hentian. Saya difahamkan ada cerita mengatakan yang warga asing ini telah dengan awal-awal lagi lari keluar daripada pusat ataupun daripada kawasan PKPD sebelum PKPD dilaksanakan di kawasan hentian Kajang. Jadi saya difahamkan ia memberi satu masalah besar kepada pihak KKM untuk mencari pula di mana mereka ni. Jadi antara yang memberikan saya rasa risau ialah apabila kluster-kluster seperti ini, kluster-kluster yang melibatkan kluster-kluster pusat pembinaan, yang mana yang melibatkan warga asing ni,
ia memberi satu cabaran besar kepada pihak kementerian, kepada kerajaan untuk nak mengendalikan mereka dan juga untuk memastikan kes ini menjunam. Susah sebenarnya, susah sangat sebenarnya. Dan kalau tengok pada figure tu tuan, pada figure hari ini kita dapat melihat satu benda yang amat merisaukan di Lembah Kelang, iaitu Selangor saja ada 238 kes baru, manakala Kuala Lumpur ada 493. Kalau campur dua-dua ni, alah, KL Selangor tak payah asing sangat lah. Sebab saya duduk Selangor, saya duduk Kajang tapi kerja dekat Bangsa. Lalu KL juga, kan? Orang KL ni kebanyakannya tinggal di Selangor. Jaranglah orang KL duduk KL. Kan? Tapi tuan-tuan, angka kalau kita combine angka Selangor dan angka KL, kita dapat tengok angka melebihi 700 lebih kes hari ni. Kes hari ni melebihi 700 lebih melibatkan Lembah Kelang. Belum campur Negeri Sembilan. Jadi saya kira satu pendekatan yang sepatutnya lebih bukanlah ekstrim, lebih tegas dan lebih mantap untuk memastikan kluster-kluster di Kuala Lumpur ni dapat ditangani dengan baik. Susah sebenarnya tuan, susah. Saya faham macam mana tricky, macam mana mencabarnya kerajaan untuk menguruskan COVID-19 di Lembah Kelang, kerana kalau nak buat, korang ramai kata buatlah PKP balik dekat Lembah Kelang. Korang gila apa? Jangan buat gila. Sebab kalau PKP kembali di Lembah Kelang, korang bayangkan dulu bulan 3 macam mana. Bulan 3 saya nak pergi kerja kena melalui 3-4 roadblock, lepas tu kena bawa surat itu ini, minta permohonan itu ini dan sebagainya. Leceh, kedai tutup, putih rambut saya 2-3 bulan, rambut terbiar rapi rapi panjang. Ramai orang yang mengeluh tak dapat pergi sana sini. Jangan minta. Sebab kalau korang minta PKP di Lembah Kelang, kita akan berdepan masalah yang lebih besar. Sebab apa? Sebab ekonomi akan bermasalah. Apa benda ni? Aku tanya semua tak jawab. Apa soalan dia? Sorry lah, kadang-kadang tak perasan. Korang kena faham. Saya seorang-seorang di rumah ni. Ni work from home. Truly work from home. Buat live pun daripada rumah ni. Walaupun live di Harian Metro, bukan di office ni. Di rumah. Seorang-seorang buat kerja ni. Jadi kadang-kadang tak perasan korang punya komen tu. Saya minta maaf. Okeylah, baik. Okey tuan-tuan. Tapi hari ni tahniah Sarawak, tahniah Putrajaya, tahniah Perlis, zero case. Baik, kita pendekkan cerita. Tak payah pergi banyak-banyak sangat lah pasal data hari ni. Tak payah sembang-sembang terlampau banyak pasal data, sebab korang dah tengok. Korang semua sekarang ni, orang dalam Malaysia ni tuan, masa bulan 3, bulan 4, kita mencari-cari maklumat. Merata-rata mencari maklumat. Pantang ada orang share je info pasal COVID-19, walaupun dekat wall orang, kita akan share. Sebab apa? Sebab zaman tu bulan 3, bulan 4, zaman tu. Sebab bulan 3, bulan 4, informasinya memang agak terhad. Kita nak dapat maklumat-maklumat yang pantas agak terhad. Tapi sekarang tuan-tuan, ni saya tengok dalam grup Telegram, dengan grup COVID-19 serious discussion lah, dengan grup pandemik COVID-19 lah, belum lagi masuk grup MKN, belum lagi masuk grup KKM, belum lagi masuk grup-grup lain yang bercambah-cambah cerita pasal COVID-19. Dalam Facebook punya banyak info-info pasal COVID-19. Saya kira orang kita dah mula mendapat data, mendapat maklumat yang cepat dan tak perlu nak cari lagi dah. Tak perlu nak tengok lagi dah. Dulu tuan-tuan, saya ingat lagi pada bulan 3, bulan 4, sidang media KKM berpuluh ribu orang pacak tengok. Kalau dekat Harian Metro ni berpuluh ribu orang pacak tengok. Sekarang ni saya kira orang dah mula macam tak apa, relax. Jangan panik, tunggu. Tunggu sampai bulan, kalau kata PC pukul 6, pukul 7 dah dapat dah informasi. Dah dapat dah rata-rata orang share dah. So saya tak nak sembang banyak pasal data sebab korang dah tahu. Malah orang kita dah pandai dah sebenarnya. Orang kita dah pandai. Orang kita dah expert. Dah expert sebab apa? Pertamanya, semua orang tahu sekarang ni pasal SOP. Semua orang tahu dekat mana, apa kena buat, bila masuk tempat kena scan MySejahtera, masuk nak pakai apa, tak pakai mask, kelang kabut, kalau tertinggal mask, cari mask. Orang kita dah mula expert, dah mula faham macam mana untuk nak menguruskan diri sendiri mematuhi SOP. Jadi sebenarnya, untuk kita nak always bercakap pasal SOP dah macam no point. Orang kita sebenarnya dah faham. Mereka sudah cukup mengerti, mereka sudah cukup memahami, mereka sudah cukup
khatam kitab COVID-19. Diorang tahu dah siapa yang PUI, siapa PUS dulu tuan-tuan. Sebut PUI, PUS, bergaru kepala ni. Menatang apa PUI ni? Menatang apa PUS ni? Tambah sekarang ada pula HSO. Home Surveillance Order. HSO. Dulu ada PUI, PUS. PUI tu Person Under Investigation. Lepas tu PUS, Person Under Surveillance. Lepas tu ada pula sekarang ni HSO. Dulu bergaru kepala. Sekarang orang tahu dah siapa PUI, siapa PUS, siapa kontak rapat, siapa dalam golongan generasi ketiga, keempat, kelima. Dulu kita tengok data ni, tengok carta ni. Kluster Seri Petaling, case index, generasi pertama, generasi kedua siapa, ketiga macam mana, keempat macam mana, kelima macam mana. Bila KKM sebut kata dah sampai generasi kelima, siapa generasi kelima ni? Jenuh nak fikir ni. Anak dia ke, cucu cicit dia ke? Mampu. Okeylah, baik tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, soalan salah siapa yang sebabkan kenaikan kes COVID ni? Salah siapa? Entah, salah diri sendirilah. salah kita lah tak follow SOP. Kan? Kena penyakit, salah diri sendirilah. Tapi kalau angka naik, sebab saya nak jelaskan. Okeylah, dah bertanya saya jawablah. Saya nak jelaskan, saya setuju, tak dinafikan. Angka naik sebab banyak saringan dibuat. Itu very clear cut, semua orang tahu. Saya dah ulang banyak kali dalam live saya dekat sebelum-sebelum ni. Angka meningkat sebab banyak saringan dibuat. Jika saringan dibuat banyak, maka banyaklah angka yang naik. Kan? Kalau kita buat saringan untuk 10 orang, maka hanya dapat 2-3 orang lah yang positif. Kalau buat untuk 100 orang, dapatlah 20-30 orang yang positif. Nisbahnya sama. Banyak saringan dibuat, maka banyaklah angka yang naik. Tapi untuk menyalahkan kerajaan ataupun Kementerian Kesihatan kerana buat banyak saringan, tak boleh juga. Dulu masa bulan 3, bulan 4, kita ni, saya sendiri antara yang marah. Sebab apa? Kenapa tak buat banyak saringan? Kenapa tak buat mass screening? Bila kementerian kata ada banyak sporadic case, ada banyak kes-kes dalam komuniti, banyak sporadic case yang berlaku dalam negara yang kita mungkin tak kesan, yang kita mungkin tak tahu di mana mereka mungkin keluar berkeliaran di pasar raya sebagainya. Kita kata kenapa tak buat banyak saringan? Kenapa tak buat mass screening? So kita marah kerana kerajaan tak buat mass screening. Kita minta kerajaan buat mass screening. Dan sekarang ni, bila kementerian ataupun kerajaan mengambil langkah untuk membuat saringan yang banyak, bila kita buat banyak saringan sekarang ni, kita marah pula kata kerana banyak saringan kes naik. So saya pun tak faham. Mana satu saya nak ikut, mana satu saya nak pegang. Senang kata, buatlah macam mana pun as long kita dapat menangani COVID-19. Nak tengok COVID-19 hilang dalam dunia memang mustahil. Sebab ia satu penyakit yang sudah pun ada dalam komuniti. Ia penyakit yang sudah pun berkeliaran di sana sini. Nak tengok COVID-19 hilang secara total, tak ada lagi COVID-19, bukan benda yang mudah. Malah kusta, antara penyakit yang pernah menggegarkan bumi Malaysia pada sekitar tahun 70-an, 80-an dulu, time tu sampai kena buka pusat kawalan kusta negara. Sebab apa? Sebab terlampau ramai pesakit terlampau ramai pesakit kusta yang perlu diasingkan sampai diorang kena buat tempat khusus untuk mereka. Tapi sekarang ni, kusta sudah pun reda, tapi masih ada. Siapa kata kusta telah hilang? Kusta masih ada, tapi sudah pun reda, sudah pun bukan lagi menjadi sebagai satu ancaman. Sampai kan pusat kawalan kusta negara sudah tidak lagi beroperasi sebagai tempat pengasingan mereka yang ada kusta. Sudah pun ditransformasikan sebagai pusat pengasingan ataupun pusat isolasi untuk pesakit COVID. Jadi benda ni bukan benda yang singkat. Bukan hari ni kena COVID, lusa, minggu depan, tahun depan dah selesai. Tak ada tuan-tuan. Saya sendiri tuan-tuan, semalam KKM 2 hari lepas KKM datang rumah saya ni. Dia ambil darah saya nak buat ujian. Sejauh mana antibody saya ni boleh bertahan. Dia kata ujian itu baru fasa pertama. Nanti lepas 6 bulan, mereka akan datang lagi ambil darah daripada saya ni. Orang yang sama ni. Nak tengok lepas 6 bulan, antibody masih kuat tak? And then fasa ketiga, selepas tahun, dia orang cek lagi. And then fasa keempat, selepas tahun setengah, dia orang cek lagi. Nak tengok sampai selepas tahun setengah, adakah antibody saya masih lagi kuat untuk bertahan daripada serangan COVID-19. Bermaksud, mereka sendiri KKM melihat kepada benda ni pergi lebih jauh ni. Bukan berhenti sekarang. Mungkin berhenti tahun 2022. Tak tentu. 2023. Tak tentuang. Tak tentu tuan-tuan. Jadi sekarang ni,
Nak tak nak, kita kena hidup dalam keadaan COVID berada di sekitar kita. Kita kena faham yang kita sedang berada dalam keadaan yang COVID ada di mana-mana. Macam penyakit lain. Dan kita kena faham bagaimana nak protect ourselves. Bukan nak protect orang lain, protect diri sendiri sebenarnya. Jaga SOP, jaga pendekatan yang terbaik, jaga pakai mask bila kita perlu pakai, sebab nak protect diri sendiri. Dalam rumah tidur, nak pergi toilet, takkan nak pakai mask, kan? Tapi bila keluar bersama dengan masyarakat, berjumpa dengan orang ramai, apa salah pakai mask? Tak ada masalah pun, pakai je lah. Okay, baik. Alright, baik. Kita... Jap, saya tengok dulu komen-komen korang ni. COVID tak ada ubat. Kalau dia tak ada simptom, cuma dia orang kuarantin je dekat hospital. Kalau ada gejala macam batuk sesama, demam, dia orang bagi ubat batuk. Betul? Setuju Dayang Fatihah? Saya dah sebut dalam video saya sebelum ni, COVID memang tak ada ubat. Setakat ini belum ada ubat, tapi ada kaedah rawatan. Bukan maksudnya ramai salah faham. Oh, kalau tak ada ubat, nak buat apa masuk hospital? Kenapa perlu ditempatkan dalam pusat isolasi? Baik duduk rumah aja. Salah tanggapan tu. Ubat memang tak ada, tapi rawatan tu ada. Apa rawatan dia? Menjaga supaya penyakit lain tidak lebih teruk. Contohnya kalau orang tu ada batuk, dia orang kena kontrol, bagi ubat batuk supaya batuk tak lebih teruk. Kalau demam, bagi ubat demam, kontrol demam dia. Kalau orang tu ada darah tinggi, kontrol darah tinggi dia. Kalau orang tu ada sakit paru-paru, tengok, monitor dia punya tahap kesihatan diri dia supaya penyakit paru-paru dia tidak menjadi lebih teruk. So jangan kata, oh tak ada ubat, tak payah pergi hospital. No, salah, sebenarnya salah. Hospital bukan sekadar memberi ubat. Hospital juga merawat dan memastikan tidak terkesan dengan penyakit-penyakit lain. Alah faham? Alah faham? Thank you. Okay, baik. Alright tuan-tuan. Aduh, panjang cerita. Amboi. Okay, baik tuan-tuan. Saya kembali kepada tadi topik hari ni. Topik hari ni, minum air boleh? Minum air. COVID ada ubat, cuma belum jumpa sebab Quran dah kata semua penyakit ada ubat. Betul, tidak ada penyakit yang tiada ubatnya. Tunggulah, akan ada ubat. Pakar ramai. Pakar bukan orang lain. Orang daripada Malaysia pun ramai pakar. KKM pun ramai pakar. Tunggulah. Okey, tuan-tuan. Hai, soalan MC ni. Okeylah, jawab. Nak tanya cikgu, selama cikgu di kuarantin di hospital, adakah dikira MC atau cuti tanpa gaji oleh majikan? MC. Mana boleh cuti tanpa gaji? MC tak boleh ditukar kepada tanpa gaji. Mana boleh? Saya nak bagi tahu, kebetulan soalan ni ditanyakan oleh Ami Means Baby Means ni. Saya nak bagi tahu. Kalau ini petua tips. Kalau korang kena COVID, ni petua ni. Saya dah try, dapat berjaya. Kalau korang kena COVID dan korang dimasukkan ke wad COVID-19 dan korang kena COVID kerana korang bekerja. Contohnya korang kena COVID di pejabat ketika korang sedang bekerja. Atau maksudnya diorang dapat detect punca korang kena COVID kerana korang bekerja. Maksudnya berlaku jangkitan dalam pejabat. Seperti yang berlaku dekat kluster Meru. Banyak yang kena sebab diorang hadir meeting. Diorang pergi meeting, diorang kena. Baik. Saya sendiri kena ketika saya sedang bertugas di PRN Sabah. Saya kena time saya buat liputan di Sabah. So saya ni kena time saya ni sedang bertugas. Okey. Siapa yang kena COVID kerana dia bertugas, kalau dia balik dan kalau dia ditempatkan di wad COVID, dia dapat MC katalah 10 hari, korang boleh claim SOCSO. Jangan tak buat. Siapa yang kena COVID sebab kena di tempat kerja, korang boleh claim SOCSO. Korang layak claim SOCSO di bawah artikel, di bawah bahagian dipanggil sebagai hilang upaya sementara. Saya dapat. Saya mohon dapat. Saya apply dapat. Dan tak susah pun. Simple je. Jadi mungkin ramai orang yang pernah kena COVID. Dalam ni kalau ada yang sedang menonton, tahu kawan-kawan dia, oh kawan aku kena COVID dekat masa dia tengah mesyuarat. Jadi bagi tahu kat dia. Bagi tahu dekat dia, jangan lupa kalau dia ada caruman SOCSO, jangan lupa keluar daripada hospital, MC dia tu layak untuk dia mohon mendapatkan caruman, mendapatkan pampasan daripada SOCSO. Baik, tuan-tuan. Saya minum air kejap. Izinkan saya. Okay, now jom kita pergi kepada cerita hari ini. Tentang derita kuarantin. Tuan-tuan,
Saya dapat panggilan telefon ramai orang sebenarnya. Ramai orang call saya hari-hari sebenarnya. Saya boleh katakan bukanlah hari-hari tapi selang 2-3 hari sekali ada je orang call saya, ada orang WhatsApp saya, ada orang yang Telegram saya minta pendapat saya. Yalah, bagi mereka yang baru kenal saya mungkin tak apa nak kenal. Tapi bagi mereka yang dah kenal saya, Azrul Afendi Sobri ni adalah seorang wartawan yang kena COVID dan pernah digelar sebagai cikgu COVID sebab saya ni memang secara konsisten buat live daripada bulan 3 sampai sekarang. Tak pernah berhenti ni buat live cerita pasal COVID-19. Jadi bukan natijah, hikmahnya saya kena COVID supaya saya dapat bercerita dengan lebih jelas, dengan lebih jitu pasal COVID-19. Baik. Ramai yang PM saya, tanya saya, cikgu, adik saya kena COVID. Dia kena COVID dekat office dia dan sekarang ni dia sedang menunggu untuk nak dibawa ke Pusat Kawalan Kesusahan di Sungai Buloh. So kami ni dikira sebagai kontak rapat ke cikgu? Kami ni kena kuarantin ke cikgu? Antara soalan-soalan yang selalunya yang pernah muncul. Ada pula yang tanya saya, cikgu, saya baru lepas ambil swab test dekat PKD Langat. Saya ambil swab test sebab kawan saya positif dan saya ni ialah kontak rapat dia. So saya ni diambil saringan, diambil swab sebab saya ni kontak rapat dia. So saya balik rumah, adakah perlu saya ni kuarantin seorang diri dalam bilik? Memanglah kena kuarantin. Tapi soalan dia, adakah kena seorang-seorang dalam bilik, tak boleh keluar daripada bilik, berlegar di ruang tamu, pergi dapur sebagainya? Adakah perlu saya ni stay dalam bilik diam-diam, jangan bercampur dengan family? Antara soalan lain yang pernah diajukan pada saya. Dan ada juga soalan yang macam-macam. Kalau balik dari Sabah, kami dulu pulang dari Sabah. Balik dari Sabah kena buat ujian saringan dekat KLIA. After ujian saringan kami pakai gelang pink. Saya sendiri tuan-tuan, saya sendiri pakai gelang pink masa saya dekat balik dari Sabah. Ni dia, gelang pink. Nampak. Sorry ada vape. Saya memang tengah pegang vape time tu, minta maaf. Bukan sengaja tapi memang inilah dia gambar yang ada dalam simpanan. Saya pakai gelang pink. Okey. Saya pakai gelang pink menandakan saya ni wajib dikuarantinkan. Tak boleh keluar rumah ke mana-mana dalam tempoh kuarantin, iaitu time saya balik saya diletak di bawah HSO, Home Surveillance Order. Maksudnya HSO time tu pada mula-mula arahan awal bukan 14 hari tau. Kami ada 3 stage. Ada 3 stage yang pulang dari Sabah. Stage pertama yang balik sebelum 27 hari bulan 9. Mereka yang balik sebelum 27 hari bulan 9, mereka tidak perlu diambil apa-apa saringan. Stage kedua yang balik daripada 27 hari bulan tu, kami, saya balik 30 hari bulan. Kami kena buat ujian di KLIA dan kami kena kuarantin sampai result keluar. Katalah pakai gelang pink, result keluar 3 hari, kalau negatif kami bebas untuk bergerak. Time tu. Tapi selepas 10 hari ada pula geng ketiga, iaitu siapa sahaja yang pulang dari Sabah kerana time tu kes tengah naik Sabah ni, tengah naik gila-gila ni. Jadi siapa yang pulang dari Sabah selepas itu mereka pakai gelang pink dan kena kuarantin 14 hari. 14 hari sama seperti kuarantin orang balik dari overseas. Bezanya, mereka yang pulang daripada overseas, mereka itu diletak di bawah PUS ataupun Person Under Surveillance. Maksudnya mereka kena kuarantin wajib di hotel yang disediakan ataupun di tempat-tempat kuarantin yang disediakan. Yang pulang dari Sabah, mereka boleh kuarantin kendiri di rumah. Soalan yang saya dapat daripada ramai orang juga, cikgu, kami balik dari Sabah, so adakah kami kena kuarantin dalam bilik seorang-seorang, tak boleh bercampur dengan family kami? Soalan yang sebenarnya nak menjawab dia amat susah. Nampak simple, nak jawab pun simple, tapi sebenarnya payah nak bagi orang faham. Saya sendiri tuan-tuan, ketika saya pulang dari Sabah, kami tahu tau, saya ni dengan geng-geng saya, saya punya geng-geng saya ni. Saya punya geng saya, mana dia ni? Geng saya. Kami berempat ni ialah geng yang paling rapat ke mana-mana saja. Pergi dekat Sabah ni buat sebarang liputan ke mana-mana lah. Pergi sana, pergi sini, pergi ke interview orang, interview sana sini. Kami berempat ni memang ada tak pernah berpisah. Salah seorang daripada tu ialah rakan sebilik saya. Jadi kami ketika di Sabah,
kami memang dapat melihat situasi yang berisiko tinggi pada diri kami. Kerana kami ni buat coverage yang memang gila lah. Memang gila. Sabah 73 don kot. Kan 447 calon bertanding kot. Lepas tu nak kena pergi cari seorang, pergi dengar ceramah, pergi sana sini. Memang kami ni golongan yang paling berisiko kot. Kan? Jadi apabila merasakan kami ni golongan yang berisiko, bila kami pulang dari Sabah, bila kami ambil swab test dekat KLIA, sebenarnya tuan-tuan, time tu tidak ada arahan daripada sesiapa pun. Tak ada siapa pun bagi arahan, balik rumah, duduk dalam bilik diam-diam, jangan campur dengan family. Tak ada arahan. Malah siapa yang pergi, yang kena buat swab test sekarang ni, siapa yang sekarang ni kena pergi buat swab test sebab dia tu kontak rapat, katalah kawan dia kena, dia pula kontak rapat dan dia diarahkan buat swab test, pun tidak ada arahan menyuruh dia ni untuk duduk diam-diam dalam bilik. Tak ada arahan. Arahan dia ialah cuma kuarantin di rumah, jangan pergi mana-mana, jangan keluar rumah, pakai glamping, duduk rumah diam-diam. Jadi tuan-tuan, tapi kami ni kerana menyedari yang kami ni ialah kategori yang berisiko tinggi, jadi kami ni merasakan yang kami ni mungkin berbahaya. Kami tak kata kami ni positif, tapi kami rasa keadaan kami ni mungkin berbahaya untuk kami nak bercampur dengan orang. Jadi apa yang kami buat sebelum sampai ke rumah, saya sendiri, kawan-kawan saya yang berempat ni, Ikwan, Apit dengan nama dah lupa dah pula, seorang Mamat ni. Kami berempat telefon keluarga di rumah. Saya call wife saya. Saya kata apa? Yang lah pula. Yang, abang nak balik ni yang. Abang nak balik esok. Make sure bila abang sampai rumah, ayang dengan anak-anak semua tolong pindah duduk rumah mertua dulu, boleh tak? Tinggal rumah mertua, jangan duduk dalam rumah. Biar abang seorang-seorang dalam rumah. Sama dengan apa yang Apit buat, apa yang Ikwan buat. Dia orang call family dia orang, bagi tahu tolong jangan tinggal di rumah, tolong pindah sekejap. Mujurlah tuan-tuan, kami berempat ni ada family yang terhampir. Jadi kami boleh suruhlah keluarga kami ni tinggal dengan family. Jadi okeylah juga kan? Okeylah juga. Tapi kerana kami risau yang kami ni mungkin berisiko tinggi, maka kami tidak menggalakkan family ada di rumah. Sebab apa? Katalah saya balik ke rumah dan ujian saringan yang saya buat ujian saringan di KLIA, katalah selepas 3 hari saya positif. Naya tuan-tuan, naya. Anak saya, bini saya, semua dalam kategori kontak rapat. Jadi untuk nak bagi lebih selamat, saya kata korang pergilah keluar rumah. Tapi benda ni bukan arahan. Ini bukan arahan. Tidak pernah ada arahan menyuruh family keluar rumah yang kena kuarantin duduk rumah seorang-seorang. Tak ada arahan tu. Tapi inilah dia masalah dia. Ini masalahnya. Masalahnya, berapa ramai yang faham? Berapa ramai yang peka? Berapa ramai yang ambil berat pasal kaedah kuarantin? Saya tanya korang lah. Berapa ramai yang betul-betul kuarantin di rumah dengan keluarga tapi dia tidak bersama keluarga? Berapa ramai? Tolong kat tangan. Tak ada tuan-tuan. Majoritinya dia anggap kuarantin, pakai glamping, jangan keluar rumah. Itu je. Dan malah lebih menguatkan hujah dia. Dia kata apa? Selepas 3 hari keluar result dia negatif. Nak tunggu hari ke-13 untuk nak ambil saringan kedua, untuk nak pastikan dia benar-benar negatif. Dia dapat result yang pertama, result yang negatif, dia balik ke rumah, dia kata abang negatif. So dia dah boleh bercampur semua orang. Nak tunggu result yang kedua, tak apa dah, jangan risau, abang negatif. Tapi tuan-tuan, korang kena ingat, lebih separuh daripada pesakit COVID-19 yang disahkan positif dikesan dalam ujian saringan yang kedua, bukan yang pertama. Saya dalam Ward 43 tuan-tuan, majoriti yang saya jumpa, yang saya tanya, yang saya sembang dengan orang, kebanyakannya positif dalam ujian saringan kedua, bukan yang pertama. Jadi sebenarnya dengan mendapat result yang pertama mengatakan engkau tu negatif, engkau sebenarnya belum selamat lagi sebenarnya. Tambahan pula, kalau engkau dalam kategori kontak rapat, kalau setakat balik dari Sabah, itu fair, itu okey, itu selamat. Sebab apa? Sebab dia mungkin hanya pulang daripada negeri yang berisiko tinggi, tapi dia mungkin bukan dalam kategori yang kontak rapat. Tapi kalau dia kontak rapat
dia disahkan positif sebab dia bercampur dengan orang-orang yang positif. Dia disahkan PUI kerana dia bercampur dengan orang-orang yang positif. Mereka ni sebenarnya belum boleh simply kata tak apa, first saringan aku negatif, aku selamat, aku boleh bercampur dengan semua orang. No. Tapi berapa ramai yang sanggup balik rumah seorang-seorang, suruh family keluar? Kalau family boleh keluar, kalau mak mertua dekat rumah, kalau family memang tak ada pilihan lain, kena tinggal serumah, berapa ramai yang sanggup duduk dalam bilik diam-diam dan tunggu makanan dihantar depan pintu, tak jumpa family? Tuan-tuan, korang bayangkan. Saya 20 hari dekat Sabah, Apit 20 hari dekat Sabah. Kami berempat ni 20 hari di Sabah. Kami berempat hanya boleh berkomunikasi melalui telefon dengan video call je dekat dengan family di Semenanjung. Tiba-tiba balik dari Sabah, kami kena kuarantin lagi di rumah dan tidak boleh berjumpa dengan family. Memang tak ada arahan, tapi kami rasa tanggungjawab kami untuk pastikan family kami selamat. So kami minta dia orang keluar. Bertambah lagi 14 hari tak jumpa family, tuan-tuan. 20 sampai 14, lebih sebulan tak jumpa family. Korang bayangkan macam mana rasa rindunya, rasa orang tak apa. Kalau boleh nak balik rumah, nak terus peluk bini tu. Tak boleh. Memang tak ada arahan, tapi saya rasa tak boleh. Saya berpegang pada prinsip yang saya tak nak saya menyusahkan orang lain kerana saya nanti orang lain pula positif. Naya. Tapi benda yang sama, pendekatan yang sama diambil oleh Syarul, oleh Apid, oleh Ikuan. Kami mengambil pendekatan yang sama. Kami tak nak kami bagi risiko kepada family kami. Tambah pula wife saya selalu hari-hari pergi balik rumah mak mertua. Rumah mak dia lah, mertua saya. Pak mertua saya ada sakit jantung. Mak mertua saya ada sakit darah tinggi, kencing manis. Tak ke masalah bila dia jumpa saya, dia transfer virus kepada rumah mertua saya. Tak kenaya. Dan akibatnya, tuan-tuan, mungkin boleh menyebabkan orang tua tu dijangkiti dan berisiko tinggi. Masalahnya, nasib baiklah tuan-tuan. Nasib baik saya mengamalkan pendekatan yang cukup teliti. Saya positif COVID-19. Nampak tak? Kalaulah saya tak ambil pendekatan tu, saya tak betul-betul asingkan diri, korang bayangkan macam mana. Saya tinggal dengan wife saya pula pergi sekolah. Dia cikgu sekolah. Saya transfer virus kepada wife saya pergi sekolah, berjumpa pula dengan anak-anak murid di sekolah. Anak saya pula pergi sekolah yang sama. Sekolah lain. Dia pula boleh berjangkit pada orang lain pula. Korang bayangkan macam mana dilemanya untuk nak menguruskan diri pada tempoh kuarantin ni. Susah, tuan. Susah. Tuan-tuan, sampai saja adakah masih relevan SOP sekarang? Tanya saya kata ya. Bukan berat mana pun Abu Nawas. Tak berat mana pun. Cuma adalah benda yang mungkin boleh dilonggarkan. Tak apalah. Saya tak mau komen apa-apa pasal tu. Cuma saya nak respon yang komen ni. Siapa ni? Kami dulu pun buat macam tu tanpa arahan. Bila anak telefon Didi Syaki ada bersama terlibat dengan pesakit COVID-19, cucu berhubung dengan video call aja. Alhamdulillah semuanya selamat. Betul? Yes. Ini merisaukan macam cikgu cakap ni. Sebab bukan semua alert. Betul. Bukan semua orang dia ambil berat benda ni. Bagi dia simple. Alah COVID je kot. Aku tak ada masalah lah. COVID je kot. Realitinya dia lupa. Dia mungkin tak ada masalah. Tapi kalaulah dia menjangkiti, korang tanya diri sendiri. Aku tak ada masalah. Tapi kalaulah aku menjangkiti mak aku yang sedang sakit jantung, korang rasa macam mana? Korang rasa korang nak boleh lagi gelak tawa, aku tak ada masalah lah, aku okey lah? Korang masih lagi boleh nak bersukaria? Tak apa, mak aku sakit jantung je pun, bapa aku sakit paru-paru je pun, nothing lah. Korang silap besar lah. Tuan-tuan, sambung cerita. Saya balik daripada Sabah, tuan-tuan, 30 hari bulan. 1 hari bulan, saya dah mula rasa saya bergejala. Saya dah mula rasa saya batuk, dah mula rasa menggigil, dah mula rasa sakit sendi, dah mula shaking. Time tu, korang bayangkan macam mana menderitanya saya seorang-seorang di rumah, dikuarantinkan diri saya seorang diri di rumah, tanpa ada family, tanpa ada sesiapa dengan saya.
dalam keadaan saya tengah sakit tu. Tengah sakit. Saya tengah terbaring macam ni. Saya terbaring seorang diri, time ni mujulah wife saya datang. Gambar ni diambil oleh wife saya. Dia datang sekejap untuk hantar makanan. Dia datang, dia ambil gambar ni tanpa saya sedar. Saya terbaring seorang diri macam ni tuan-tuan, dan saya betul-betul jadi stres. Jadi stres memikirkan macam mana aku nak manage myself. Aku nak buat macam mana ni? Aku nak keluar pergi klinik tak boleh. Saya ada tanggungjawab. Saya ada responsibility. Saya tak nak dengan sewenang-wenangnya memberi alasan saya sakit, saya nak pergi ke klinik depan rumah saya. No. Saya tak buat begitu. Saya tunggu. Saya call pihak hospital, minta pendapat beliau, pendapat mereka, dan pada sebelah malamnya diorang datang hantar ubat. Inilah dia. Gambar, diorang datang hantar ubat, diorang tengok keadaan saya, diorang cek suhu saya, diorang cek darah saya, diorang cek saya punya blood pressure, diorang cek everything, diorang kata Cik Azrul tak demam. Memang saya tak demam. Saya tak demam langsung tuan. Saya tak demam langsung. Saya tidak ada pernah sekali pun sepanjang saya kena COVID bermula daripada 4 Oktober saya disahkan positif COVID-19 sampailah ke hari ini, saya tak pernah sekali pun suhu saya melebihi 36.5. Tak pernah. 37 jauh sekali. Maksimum pun 36.5. Saya tak pernah demam. So tuan nampak tak dia punya bahaya dia? Nampak tak yang kalau kata saya dah memang confirm. Saya ni dah memang confirm pesakit COVID-19. Dah memang confirm. Tapi walaupun confirm, tak ada sekali pun saya punya suhu naik mencanak. Tapi saya sakit tekak, saya sakit sendi, saya menggigil. Tapi tak pernah sekali pun my temperature naik melebihi 36.5. Tak pernah. So korang boleh bayang tak bila korang pergi ke pasar raya, pergi ke mall, pergi ke kedai-kedai yang di luar sana, walaupun diorang scan suhu diorang tu sihat, tak demam, adakah korang yakin diorang tu memang betul-betul negatif ataupun betul-betul tidak ada COVID-19? Sebab saya ni bukti hidup. Kawan-kawan saya ramai dalam ward 43 bukti hidup. Mereka itu terbukti sepanjang mereka dalam ward tak pernah sekali pun suhu diorang tu demam. Nampak tak? Jadi tuan-tuan, malam itu datang orang bagi ubat, diorang cek saya tak demam. So diorang offer saya ubat batuk untuk nak pulihkan tekak saya sementara waktu. Sebab time tu result belum keluar tuan-tuan. Result positif atau negatif belum keluar. Jadi saya kena tunggu di rumah walaupun mereka offer. Cik Azrul, apa kata Cik Azrul kami bawa terus ke Hospital Sungai Buloh? Sebab Cik Azrul ni nampak macam dah ada gejala ni. Saya tak nak. Mana boleh aku pergi Sungai Buloh? Aku belum positif kot. Takkanlah aku nak pergi serah diri masuk ward COVID. Mana boleh. So saya memilih untuk stay di rumah. Tapi tuan-tuan, bayangkan macam mana penderitaan orang yang tengah demam, orang yang tengah sakit, seorang-seorang duduk di rumah tanpa ada family. Hui. Saya tak tahulah, mungkin korang kata, alah biasalah tu. Tak, bagi saya tak biasa. Tak biasa. Sebab saya tahu saya punya tubuh macam mana. Saya tahu macam mana saya dah mula collapse, jalan turun tangga dah mula macam tak stabil, pergi toilet dah mula rasa macam terawang-awang. Jadi saya rasa macam this is not normal. Tak boleh tuan-tuan, tak boleh. And then tuan-tuan, besok saya stop minum air dulu. Betul Layazi Las. Bermakna suhu tak memainkan peranan. Setuju. Sebab 86% daripada pesakit COVID bukan mereka yang ada gejala pun. 86% pesakit COVID tidak ada gejala. Zero gejala. Suhu tak ada. Suhu tak naik. Jadi mereka ni kategori yang sebenarnya berbahaya. Dia orang keluar bersama dengan masyarakat, berjumpa sana sini, dan dia orang masuk mall, scan aku sihat. Kan? Okey, baik. Sorry lah kalau saya alamak pada Jumaat marah je dia. Saya tak faham. Kadang-kadang tu saya tak nampak. Saya tak dapat nak tengok dua-dua tempat sebenarnya. Sorry sangat-sangat. Mata saya kat sini, soalan kat sini. Soalan tepi ni tau. Saya nak tengok dua-dua kadang-kadang terlepas. Kalau saya berhenti sekejap, saya nampak lah macam ni. Ni saya nampak ni. Betul sakit urat. Dia serang part yang paling lemah COVID ni, tapi gejala demam tak ada. Saya pun sama. Nampak Syah Nori? Terbaik. Thank you kerana Syah Nori bagi informasi yang sama.
Senang bagi orang faham. Bagi diorang faham sebenarnya. Kita kadang-kadang tak kena, tak faham. Yang kena dia faham lah. Yang tak kena ni, alah semua ni menipu lah, karut lah, semua ni mengarut lah. Tak kena. Kena faham lah. Siapa yang kena dia tahulah macam mana menderitanya sebenarnya. Menderita. Dia ada yang menderita, ada yang sakit, ada yang tidak. Kan? Betul. Danny Nordin. Kawan saya masuk 17 hari bulan tengah hari dah keluar wad pun. Memang tak demam. Cergas tapi bahaya untuk orang lain. Betul. Aku cergas lah. Korang cergas lah. Korang tak fikir mak korang di rumah. Korang tak fikir atuk korang di rumah. Korang tak fikir bapak korang. Janganlah simply kata tak apa bapak aku tu sihat, setakat sakit jantung je pun. Jangan simply kata macam tu. Jangan simply. Alright. Waalaikumsalam Nuaini. Baik, sambung. Okey, sambung. Tuan-tuan, besoknya selepas saya diberi ubat, lepas diberi ubat, besoknya tuan-tuan, saya dapat result yang saya positif dan saya perlu dihantar dengan segera ke wad 43 Hospital Sungai Buloh. Ni ada dia. Melangkahlah saya dengan bagnya. Bayangkan tuan-tuan, semuanya manage seorang diri. Wife saya datang tengok-tengok daripada jauh. Nak pegang tak berani. Nak tolong tak berani sangat. Dia pun risau. Sebab apa? Sebab dia tahu saya ni tengah kena COVID ni. Kau jangan buat gila. Takkan kau nak serah diri pula. Walaupun wife sendiri. Tak boleh. Jangan. Sebab nanti wife saya nak pergi jumpa dengan mak dia pula. Jangan. Saya pun tak bagi. Tak apa, biarlah abang buat sendiri. Inilah masanya abang berkorban jiwa dan raga. Okeylah, baik. Saya pun pack barang seorang-seorang, melangkah pergi ke ambulan. Tengah malam tuan-tuan. 11:30 malam ambulan sampai. Mengujulah jiran-jiran semua pun tak keluar, tak macam panik, tak macam apa tu? Siapa tu? Tak ada. Mengujulah ambulan pun tak bunyi siren. Tak mau kacau orang tidur. Kan? Tuan-tuan, saya dibawa ke ward COVID, naik ambulan macam ni. Nampak tak? Tak ada apa pun sebenarnya. Tak adalah baring, tak ada. Saya okey. Tapi memang saya tengah dalam keadaan yang collapse, tapi taklah sampai terbaring lesu, sampai kena usung dengan stretcher. Tak ada. Cuma tuan-tuan, apabila saya masuk dalam kategori pesakit COVID-19, automatically siapa yang rapat dengan saya tergolong dalam kategori kontak rapat. Wife saya. Walaupun wife saya kata walaupun wife saya ni tak pernah pun tidur sebilik dengan saya ketika saya balik daripada Sabah. Tak pernah pun dia duduk sebelah saya, tapi dia selalu datang rumah saya untuk hantar makanan. Jumpa saya setiap hari walaupun sekejap, tapi dia datang. Jadi dia ni diletakkan dalam kategori PUI ataupun Person Under Investigation. Dan juga semua kawan-kawan saya yang berempat ni, semua yang berempat ni, walaupun diorang ni sebenarnya asalnya bukan PUI, diorang ni sebenarnya HSO, Home Surveillance Order. Maksudnya diorang ni sepatutnya boleh bebas daripada gelang pink hanya selepas 3-4 hari dapat result, boleh potong dah. Tapi kerana saya ni positif, automatik diorang ni di-upgrade, naik pangkat daripada HSO jadi PUI. Naik pangkat, dapat 2 paku. Naik pangkat. Tapi naik pangkat yang teruk lah. Sebab apa? Kalau daripada HSO naik ke PUI yang asalnya 3 hari jadi 14 hari. Korang bayangkan Apit, Ikuan, dan Wadi. Wadi. Ini Wadi. Yang kuih kering tu Wadi. Okey. Kami berempat ni tuan-tuan, diorang ni diorang bertiga tuan-tuan, diorang bertiga ni dah pun minta family diorang keluar rumah, pergi rumah orang lain. So diorang tuan-tuan, diorang kena stay dalam rumah diorang, tambah lagi asal 3 hari tambah jadi 14 hari total 14 hari tanpa ada orang bersama diorang. Dan diorang ni hanya ada rumah yang terkurung, tak boleh pergi mana-mana. Gelang pink masih ada, berani kau keluar rumah 1000 saman, tak boleh keluar mana-mana tuan-tuan. Saya ni yang positif COVID-19, saya ni dihantar ke wad macam ni. Nampak tak? Saya tak ada masalah pun. Saya boleh bercampur dengan orang lain dalam wad COVID. Nampak? Hari kedua saya sampai wad COVID, saya dah lepak belakang dengan pantry, dengan Ustaz Madi, dengan brother daripada Sabah, dengan seorang dua yang lain. Saya lepak dengan orang. Mask tak pakai dah. Nak pakai apa? Kami semua COVID-19. Kami tak ada masalah. Semua COVID-19. Satu wad 50 orang, semua COVID-19. Wad besar tuan-tuan. Ni ada wad dia. Wad dia besar.
Lepak belakang nampak tu, dekat belakang pantry tu. Dekat belakang tu ada macam satu bilik kecil tu. Pantry kecil tu. Lepak ramai-ramai, bercampur ramai-ramai, sonok-sonok, ramai-ramai, sembang-sembang. Kadang-kadang makan sama-sama, happy. Tak ada masalah. Sebab kami semua COVID-19. Nak risau apa? Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, saya ni kena COVID-19 selepas 3 hari duduk rumah seorang-seorang, rasa macam menderita sangat. Bila masuk ward COVID, saya dah jumpa orang. Saya dah jumpa dunia. Saya dah jumpa ramai orang. Saya dah jumpa dengan, walaupun diorang tu ialah rakan-rakan se-COVID. Rakan-rakan se-COVID. Rakan-rakan se-COVID. Kami dah jumpa ramai orang. Kami boleh bersembang. Kami tak bosan. Kami tak rasa macam terkurung sangat walaupun kami dikurung. Memang dikurung. Mangga besar tuan-tuan. Mangga besar. Tak boleh keluar daripada ward COVID. Tapi kadang-kadang boleh keluar ward. Nampak ni? Saya keluar sebelah tepi ward tu. Sebelah tepi ward ada satu ruang kecil nak pergi tandas. Yang belakang saya tu ialah tandas. Saya boleh keluar, lepak di tepi pagar, tengok suasana luar, dapat ambil angin. So kurang-kurang saya ni, walaupun saya kena COVID, sepatutnya saya rasa macam, alamak aku kena COVID. Tapi kadang-kadang saya rasa macam, mujurlah aku dapat masuk ward ni. Dapat jumpa dengan ramai orang. Aku dapat jumpa dengan macam-macam jenis orang. Dapat bersembang pengalaman kau balik dari mana, kau jumpa siapa, kau kena dekat mana, siapa kau punya kawan kau. Dapat jumpa dengan ramai orang. Okey. Tapi tuan-tuan, wife saya dan semua kontak rapat saya, diorang kuarantin di rumah. Diorang tu PUI. Tadinya HSO. HSO tak risau sangat tuan-tuan sebab tak ada kontak rapat. Ini PUI dah confirm diorang ni rapat dengan saya. Apit tu yang pakai yang rambut panjang tu. Apit tu sebilik dengan saya 20 hari di Sabah. 20 hari di Sabah sebilik dengan saya. Tak ke panik dia, tak ke cuak dia, tak ke risau dia. Lagilah dia tak bagi bini dia balik. Lagilah dia tak bagi anak dia balik. Dia tinggal di rumah sambung sampai 14 hari tuan-tuan. Seorang diri di rumah, tak dapat jumpa sesiapa, hanya buat video call. Saya dekat ward, saya buat video call dengan dia orang, saya naik sedih. Saya sedih saya kena COVID. Saya lebih sedih dia orang ni kena kuarantin di rumah seorang-seorang. Sedih tengok dia orang. Bila tengok dia orang duk share dalam grup kami, dia panggil grup apa nama Inanam. Dia orang share dalam grup, dia orang kata apa, kami hari ni makan apa, order Food Panda, makan macam mana, masak sendiri, dia orang share gambar dia orang masak sendiri. Saya rasa macam sebenarnya ada hikmah di sebalik semua ni sebenarnya. Aku ni menderita kena COVID, tapi korang lebih menderita kuarantin di rumah seorang-seorang. Walaupun di rumah ada TV, kami di ward tak ada TV, tapi kami dapat berjumpa dengan 50 orang. Kami dapat berjumpa dengan ramai orang dalam ward, tapi dia orang seorang-seorang dalam rumah. Lebih menderita tuan-tuan. Wife saya hari-hari buat video call menangis, menitik air mata tuan-tuan. Sebab apa? Anak-anak tak ada sekali. Anak-anak dekat rumah mertua. Wife saya seorang-seorang dalam rumah, terbaring di kursi belakang ni. Terbaring seorang diri. Kalau sakit demam, pandai-pandai uruskan diri sendiri. Kan? Lepas tu apa nama yang Apit tu, Apit duduk di rumah seorang-seorang masak sendiri. Daripada tak reti masak, langsung jadi pandai masak. Kan? Yang si Ikuan pula terpaksa apa nama pandai-pandai cari apa nama pergi dapur, hari-hari makan Maggi. Sebab dia orang ni ada responsibility dia orang. Dia orang tak nak dia orang menjangkiti orang lain. Jadi sebenarnya bagi saya memang saya sedih. Memang saya tertekan saya kena COVID-19. Tapi saya rasa mereka yang kuarantin di rumah macam Apit, macam Ikuan, macam apa nama Wadi, macam wife saya sendiri, dia orang lebih terkesan dan dia orang lebih menderita emosi dia orang sebenarnya. So apa yang saya nak bagi tahu kat sini, bukan saya nak bagi korang takut tak, tapi sebenarnya derita kuarantin tuan-tuan bukan main-main. Bukan sekadar ambil mudah. Tak apa, aku kuarantin, aku bercampur dengan family aku. Katalah hari tu saya bercampur dengan family saya, korang rasa macam mana? Macam mana? Anak saya high risk, bapak mertua saya high risk, mak saya high risk. Jadi nampak tak? Jadi tak nak saya kena asingkan diri saya. Tapi tuan-tuan, asingkan diri seorang diri. Wife saya buat video call, menitik mata ni. Menitik mata. Dia nak menangis depan saya, dia takut saya jadi macam sedih. Dia nak bercerita kesedihan dia tak gamak sebab saya tengah sakit. Jadi apa yang mampu dia buat cuma kurangkan berkomunikasi dengan saya untuk mengelakkan dia sedih. Itu mereka ni bukan yang positif.
Mereka ni negatif, tapi mereka dikuarantinkan dan mereka memang tak ada pilihan lain. Mereka kena duduk seorang-seorang di rumah. Bayangkan, satu video ramai-ramai membawang. Ya, kita bukan membawang. Saya ni wartawan. Jadi bila duduk dalam Watt bercerita lah. Engkau cerita, best tau, best. Yang itu cerita bab pengalaman dia pergi Sabah kena dekat mana. Tuan-tuan, majoriti yang bercerita, majoriti tak tahu kena dekat mana. Bila tanya engkau kena dekat mana? Saya tak tahulah bang. Saya pergi Kenduri. Saya balik-balik Semenanjung, saya kena. Tapi yang pelik, di Kenduri tak ada siapa yang kena. Macam mana ni? Saya kena positif. Balik-balik ke Sabah, balik-balik ke Semenanjung, saya positif. Yang di rumah Kenduri, diorang buat test, siapa seorang pun tak positif. Sama dengan saya ni. Saya ni positif, buat swab test, semua kontak rapat. Apit yang sebilik 20 hari tak positif. Tak kepelik namanya. Tak kepelik namanya. Kan? Tuan-tuan, sambung cerita. Sambung cerita. Saya dekat Watt COVID, tuan-tuan. Dekat Watt COVID, masih lagi boleh, masih lagi boleh keluar. Nampak ni? Ini Watt saya. Watt di Watt 43, Pusat Kawalan Kustar Negara. Masih boleh keluar, masih boleh berjalan, berjumpa orang sana sini. Kan? Solat soft rapat-rapat. Solat soft rapat-rapat. Ada imam. Ada imam. Mereka di rumah macam mana? Syahrul Apit ada kongsikan. Saya ni walaupun masa Apit share video tu, dia ketawa. Dia sedang ketawa, dia gelak-gelak, dia buat dia buat Tapi saya, tuan-tuan, di hospital, saya tengok video tu, saya menitik air mata. Saya menitik air mata. Saya sebab saya jadi macam sebab teramat. Sebab apa? Sebab saya dapat rasakan sebenarnya di sebalik ketawa Apit tu, mereka tengah sedih. Tuan-tuan, tengok video ni. Korang tengok video ni sekejap. Video ni menunjukkan macam mana Apit tinggal di tingkat 20 sebuah apartmen di kawasan berhampiran Kuala Lumpur. Dia dah kuarantin, dia dah duduk di Sabah 20 hari, cover PRN. Dia balik ke Semenanjung, dia sambung lagi 14 hari kuarantin di rumah. Dan kerana terlampau rindukan anak isterinya yang sudah pun diarahkan keluar rumah supaya dapat dia kuarantin seorang-seorang di rumah. Kerana terlampau rindu, wife dia datang dengan anak dia, dengan naik sebuah kereta. Turun daripada kereta, hanya dapat melambai daripada bawah. Melambai nak bagi anak dia ni lepaskan kerinduan, tengok bapak dia secara live. Selama ni tengok video call. Kerana tak tahan rindu sangat, mereka bawa juga anak dia ni. Tetapi daripada bawah keluar kereta, lambai ke atas. Ini video dia, tengok sendiri. Nampak tak? Wah, dia keluar. Tu anak dia. Hanya melambai daripada bawah rumah. Melambai, anak dia melambai-lambai daripada bawah. Sekejap saja. Kalau tak kan lagi dia menangis anak tu. And then terus balik. Terus balik, terus beredar. Meninggalkan Apit seorang diri di rumah. Nampak tak? Hanya dapat tengok daripada jauh. Macam mana pilunya perasaan mereka time tu. Nampak tak? Korang rasa macam mana? Sebenarnya, walaupun mungkin korang kata, siapa suruh kau kuarantin seorang-seorang di rumah? Siapa suruh kau duduk rumah seorang-seorang? Kementerian tak suruh pun. Kementerian tak bagi arahan pun. Tapi itulah dia. Itulah dia responsibility, tanggungjawab yang kita kena ambil. Saya sering kali mengingatkan ramai orang pasal tanggungjawab kita dalam menguruskan, jangan uruskan orang lain. Jangan sibuk dengan orang lain. Uruskan diri kita sendiri dulu. Uruskan anak-anak kita. Uruskan family kita. Uruskan mereka yang berada sekitar kita. Supaya kita ni tidak mudah kena COVID-19. Simple aja. Kuarantin bukan bermaksud bebas dalam rumah sebenarnya. Salah faham sebenarnya. Mereka yang kena kuarantin juga perlu mengelakkan diri mereka daripada bercampur dengan orang lain dalam rumah. Tuan-tuan, korang setuju tak dengan saya? Katalah saya hari itu duduk di rumah bercampur dengan anak isteri dan saya bercampur dengan mereka pula keluar bebas, keluar masuk, pergi jumpa semua orang. So adakah kuarantin saya itu kuarantin yang berkesan? Kuarantin yang betul? Sedangkan saya memberi ruang kepada virus untuk menular keluar rumah? Tak kot, kan? Okey, baik. Saya break baca komen, boleh?
Kan? Betul tak? Sedih tengok video tu. Saya Apit gelak sebenarnya. Dia tak aku lambai aku daripada atas rumah je. Dia gelak-gelak. Saya tak boleh nak gelak. Saya rasa macam walaupun Apit ni memang haprak punya orang. Tapi saya kesian. Saya rasa macam Allahu Akbar. Kesian, simpati dengan nasib, dengan keadaan anak dia time tu, dengan keadaan isteri dia time tu, dengan keadaan dia sendiri time tu. Pilu lah live cikgu malam ni. Bukanlah pilu sangat, tapi sebenarnya memang kuarantin bukan benda mudah. Bukan simple like duduk di rumah. Bukan simple like tak apa. Terlampau ramai orang yang menggunakan pendekatan tak apa, kerana itulah COVID-19 payah nak kontrol. Terlampau ramai orang mengambil pendekatan alah ini semua ni mengarut, tak ada masalah apa-apa lah. COVID-19 ni ramai yang kata tak ada masalah sebab apa? Sebab dia kata alah masuk ubat pun bukan ada ubat pun. Lepas 14 hari boleh keluar. After 14 days boleh keluar. Apa nak masalah? Berapa ramai yang sihat sembuh keluar ubat? Berapa ramai yang sembuh keluar ubat? Tapi dia lupa 300 lebih orang yang meninggal sebab COVID-19. Yes, bukan sebab COVID-19. Yes, bukan sebab COVID-19. Mereka meninggal sebab penyakit lain. Tapi tuan-tuan kena faham, penyakit lain itu di-trigger menjadi lebih teruk kerana adanya COVID-19. Itu kena faham. Kerana terlampau ramai orang yang ambil jalan mudah, tak ada apa-apa. Very simple. Ini bukan benda yang bahaya pun. Kerana itulah susah kita nak kawal COVID-19 dalam Malaysia ni. Faham tak faham? Okey, baik. Gelak sebab nak positifkan diri. Betul. Itulah memang sedih bang, tapi saya rasa hikmah dia mempereratkan lagi kasih sayang sesama keluarga, sama rasa macam kuat lagi kata Al-Quran. Betul. Confirm bila lepas tu jumpa peluk rapat-rapat macam kan. Asalnya bini ajak pergi makan sushi, dia tak nak bagi, lepas ni bagi makan sushi kan. Okey, baik. Lepas gelak nangis bucu katil. Mungkin juga kan. Alah, Apit depan saya lah kan. Depan saya dia kata tak ada apa. Tak adalah, aku gelak je. Sembang. Depan kawan-kawan dia sembang lah kan. Belakang tak kan. Okey, baik. Utamakan diri dulu yang penting, baru orang sekeliling. Nampak tak betapa jahatnya COVID ni? Aduh. Kita kena jaga diri sendiri lah. Betul lah. Asal luar. Jaga diri sendiri dulu baru fikir nak marah orang ke. Baru fikir kenapa SOP ke. Jaga diri sendiri. Simple. Okey. Memanglah kontak rapat cikgu tak positif sebab masa bersama dia orang cikgu belum positif. Tak. Muhammad Firdaus silap dan silap lagi. Alamak. Firdaus, saya ambil swab pada 30 hari bulan. Saya dibuat saringan pada 30 hari bulan. Saya positif dengan swab yang pertama. Iaitu pada 3 hari bulan saya dikesan positif. Okey. Tapi saya ada gejala pada 1 hari bulan. 1 hari bulan saya dah start bergejala. Saya dah start ada penyakit, dah start sakit badan, dah start bergejala. Mengikut kaedah yang diumumkan oleh mengikut kaedah perkiraan yang disebut oleh KKM, COVID-19 tempoh paling efektif, paling aktif untuk dia menjangkiti orang lain ialah 2 hari sebelum gejala dan 5 hari selepas hari pertama gejala. Okey? Hari pertama gejala, 2 hari sebelum itu dan 5 hari selepas itu. Itu ialah tempoh paling aktif, paling berbahaya untuk COVID menjangkiti orang lain. So, saya dikesan positif pada 3 hari bulan, tapi saya sudah pun bergejala pada 1 hari bulan. Kalau diambil kira 2 hari sebelum itu saya sudah pun boleh menjangkiti orang lain, bermaksud COVID sudah pun berada dalam tubuh saya 3-4 hari sebelum saya pulang dari bumi Sabah. Bermaksud sebenarnya Syahrul Apit sudah pun terdedah kepada risiko ketika dia bersama dengan saya dalam bilik di Hotel Promenade di Sabah. Faham? Okey. Okey. Kalau siapa-siapa yang masih lagi masuk ni, saya ucapkan sekali lagi terima kasih kerana korang sudi tekan butang share. Sebab saya tahu, kerana korang share lah hari ni saya dapat tengok 1,000 lebih orang tadi bersama dengan kita untuk nak dengar topik COVID kita pada malam ni, tuan-tuan. Okey. Mana tadi? Alright. Okey, baik. Okey, tuan-tuan, ni payah ni. Seorang-seorang ni. Nak kena tekan seorang-seorang, nak kena handle seorang-seorang. Jadi macam orang gila lah. Mana button aku ni? Okey lah, baik. Tuan-tuan,
10 hari dalam wad COVID sebenarnya bukanlah tempoh yang mudah sebenarnya. Sebab dia tak sama macam wad biasa. Tak sama macam macam saya pernah masuk hospital kerana influenza. Saya pernah masuk hospital kerana patah kaki. Saya pernah masuk hospital kerana demam. Berbeza dengan apa yang saya alami, saya lalui ketika saya dalam wad COVID. Ketika dalam wad masa saya ada penyakit lain, saya masih lagi boleh keluar daripada pintu wad dan turun ke bawah sebenarnya. Saya pernah tinggal di hospital Kajang Plaza, di KPMC, saya pernah tinggal di hospital Columbia, yang mana saya boleh keluar, pergi ke bawah, kurang-kurang nak beli kuih apa ke, naik ke atas. Saya pernah tinggal di hospital Alostar, saya pernah tinggal di hospital Kuala Lumpur. Saya bebas boleh keluar, walaupun saya tak sihat, saya boleh keluar. Tapi berbeza dengan wad COVID. Wad COVID, kami ditempatkan dalam satu wad yang memang dikawal ketat sangat-sangat. Malah ketika dalam wad 5A, wad 5A itu wad rawatan, kena faham. Wad 43 ialah wad isolasi. Wad 43 ialah wad isolasi. Ini wad 43. Ini orang panggil wad isolasi. Wad ini ramai dalam wad. Tapi ketika di wad 5A, itu ialah wad rawatan, yang mana kami ni diberi rawatan kerana kami ada gejala. Dalam wad 5A sekalipun sebenarnya, walaupun kami bukan dalam wad isolasi yang ramai-ramai tu, saya masih ada limitation. Tak boleh keluar daripada line merah yang telah pun digariskan. Tak boleh keluar line tu. Tak boleh keluar daripada line tu. Tapi dalam wad isolasi, malah lebih walaupun kami ini bebas bergerak sana sini, kami masih lagi sebenarnya dikunci. Dikunci dengan satu mangga besar yang sebenarnya hanya boleh dibuka oleh orang-orang tertentu. Kunci bukan guard pegang. Kunci dipegang oleh pejabat. Ambulans sampai kena tunggu. Sampainya ambulans kena tunggu ni. Ambulans kena tunggu sampailah seorang staff daripada pejabat datang buka kunci baru boleh masuk. So sebenarnya memang ada rasa berbeza. Memang ada rasa beza sangat-sangat rawatan yang kami terima ketika kami menjadi pesakit COVID dengan ketika saya dalam wad COVID, dalam wad lain, dalam wad yang bukan COVID. Jadi itulah di antara apa maksud isolasi sekejap. Itulah di antara deritanya apabila kita dikuarantinkan, diisolasikan, diasingkan sebagai pesakit COVID-19. Soalan tadi, apakah maksud isolasi? Bermaksud pengasingan, diasingkan. Mereka yang diasingkan ialah mereka yang tidak ada gejala ataupun ada gejala yang very mild. Saya ni demam, saya ni batuk, not demam, saya ni batuk, saya ni ada shaking, ada sakit sendi. So saya ni hanya diasingkan dan diberi ubat batuk. Tapi mereka yang dalam stage 3, stage 4, stage 5, mereka ni kena pergi sampai ke wad rawatan ataupun di Hospital Sungai Buloh, mereka akan diberikan rawatan lanjutan. Mungkin ubat-ubat lain tapi bukan ubat COVID, ubat untuk penyakit yang mereka sedang deritai pada ketika itu. Macam paru-paru ke, jantung ke apa ke, mereka akan dapat satu rawatan lain. Okey. Ada yang tanya pula. Adakah sama isolasi dekat Hospital Sungai Buloh dengan isolasi dekat tempat lain? Kita tahu Melaka, kita tahu Negeri Sembilan, tahu Kedah. Saya nak bagi tahu korang, isolasi bermaksud pengasingan. Asingkan, diasingkan. Tak semestinya wad COVID-19. Asing maksudnya semua pesakit COVID diasingkan. Saya buat live interview, saya uruskan live interview dengan Alif Sata. Dia diasingkan di Kolej Kejururawatan, di asrama jururawat di Hospital Seremban. Bukan dekat dalam wad tau, tapi dekat asrama jururawat. So banyak sebenarnya negeri-negeri yang menggunakan asrama jururawat, yang menggunakan dewan lah, yang menggunakan bilik-bilik dom lah yang dibuat sebagai pusat pengasingan kepada pesakit-pesakit COVID. Faham tak? Tapi mereka ni bukan yang memerlukan rawatan-rawatan khusus. Mereka ni hanya perlu diberi setakat mild lah, ubat-ubat batuk, ubat sesama, ubat demam. Tak terlampau serius kena bagi dia orang ubat yang mungkin kena pakai bantuan pernafasan ke, kena selalu ambil BP ke, tak ada. Okey? Bermakna jika kena COVID, KKM hanya merawat simptom-simptom jelaya tuan. Betul Arifan Kamarul. Betul sangat-sangat. Tidak ada ubat untuk COVID. Baru-baru ni saya disergah
Disergah dengan satu komen yang mengatakan, oh, salah fakta saya. Dia kata dia masuk wad COVID, dia pernah masuk wad COVID dan dia diberi ubat, iaitu ubat untuk merawat keradangan, radang paru-paru dia. Itu ubat anti radang. Itu bukan ubat COVID, Cik Kak. Kena faham. Maksud saya itu betul lah. Engkau sakit paru-paru, engkau dapatlah ubat anti radang untuk paru-paru. Itu bukan ubat COVID. Ubat COVID belum ada. Okey? Kalau ada orang jual air COVID ke, ada orang jual ubat-ubat yang pelik-pelik, air ke, air jampi COVID ke, ataupun akar kayu apa ke, itu ialah satu usaha. Itu bukan ubat COVID yang disahkan lagi. Jangan simply declare, aku sudah jumpa ubat COVID. Tak ada sewenang-wenangnya ambil untung jual ubat COVID. Kalau korang dengar ada orang jual ubat COVID mengaku inilah dia penawar COVID terulung dalam dunia sekarang ni, jangan percaya. Sebab apa? Belum lagi disahkan oleh mana-mana pihak pun. Okey. Yang ada ialah rawatan kepada sakit sedia ada yang mungkin lebih teruk kalau kena COVID. Kalau engkau ada sakit jantung, dia akan monitor jantung kau. Tuan-tuan, hari ni yang meninggal ada sakit kencing manis, ada sakit jantung. Yes, diorang meninggal kerana sakit jantung. Tapi tahu tak bahawa COVID yang masuk itulah menjadi antara trigger yang bagi jantung ni lebih teruk. So, langkah kementerian ialah, ataupun langkah KKM ialah untuk memastikan sakit jantung ni supaya tak lebih teruk kerana COVID. Jaga supaya jantung ni tak lebih teruk. Tuan-tuan, hari ni yang meninggal kes yang ke-40,000 lebih. Tuan-tuan kena ingat, hari ni dah 60,000 lebih kes dia. Total dia 60,000 lebih. Bermaksud kes yang ke-40,000 lebih bukan semalam masuk, bukan 2 hari lepas, mungkin 2 minggu lepas punya kes. Tapi hari ni baru meninggal. Kenapa? Kerana jantung dia sudah semakin teruk, di-attack oleh COVID-19. Dia mati kerana sakit jantung, tapi jantung dia menjadi semakin lemah dengan adanya lagi jangkitan COVID-19. Faham tak faham? Okey. Prednisolon, ubat steroid untuk kurangkan radang. Ini ubat radang Betul lah Izzuan Ini ubat untuk anti radang, bukan ubat untuk COVID. Suara cikgu dah start serak dah. Nampak tak? Betul, saya mengaku tau, lepas keluar daripada ubat COVID, saya sentiasa lemah, sentiasa mengah. Semalam saya sembang dengan seorang doktor, Dr. Ikmal Rizwan. Dia juga ialah seorang bekas pesakit COVID dalam wad 43. Dia senior saya. Dia masuk wad COVID lebih awal dari saya. Dia keluar awal daripada saya. Dan kami dalam grup WhatsApp wad 43 selalu bersembang. Yang masing-masing kongsikan pengalaman dia orang selepas keluar wad. Ramai sebenarnya yang masih lagi menderita kesan sampingan selepas keluar wad COVID. Saya selalu mengah, selalu kena pakai, nampak ni, standby je pakai. Duk standby je pakai hari-hari. Tiap kali bercakap akan pakai untuk bagi melancarkan. Sebab COVID dia menyerang kawasan pernafasan. Dia menyerang saluran-saluran pernafasan ni. Jadi menyebabkan kami selalu jadi macam lemah bernafas, susah nak bernafas. Bukan semua orang bukan semua orang. Kebetulan saya memang ada sejarah influenza. Jadi saya ni memang senang terganggu saya punya saluran pernafasan. Jadi dengan adanya COVID menyebabkan saya menjadi lebih mudah untuk nak terganggu saya punya saluran pernafasan. Okey. Alhamdulillah cikgu dah selamat dan sihat. Alhamdulillah Meli Ati. Thank you kerana support Harian Metro. Okey. Nampak macho si panjanggut ni soalan ke? Ni soalan ke apa ni? Soalan ke apa ni? Okey. Kalau bukan soalan, kalau pujian, terima kasih. Okey, baik. Saya kira untuk malam ini mungkin dah banyak saya cerita daripada awal tadi tentang derita kuarantin, tentang kenapa kita kena pastikan diri kita betul-betul patuh pada kuarantin. Kenapa tu? Jangan marah-marah Osman. Tak apalah, biar. Biar. Baik. Kenapa kita kena pastikan diri kita ni betul-betul patuh kepada arahan kuarantin? Sebab saya nak kita semua sedar yang kita tak nak kita satu hari nanti, tak kisahlah korang percaya tak percaya, tak kisahlah korang rasa percaya semua ni propaganda ke apa ke, lantak korang lah. Tapi sebenarnya simple je. Kita kena tanya diri sendiri, adakah satu hari nanti kita
nak menyesal, dipersalahkan kerana kita punca atuk kita dijangkiti COVID-19 kerana kita membawa COVID-19 jumpa dengan dia. Dan akhirnya dia menderita. Berapa ramai tuan-tuan, last bulan 5, bulan 6, berapa ramai yang mati selepas 3 bulan. Selepas 3 bulan dalam ward COVID. Bukan 2 hari ya. Selepas 3 bulan ditahan dalam ward COVID, sakit paru-paru ataupun sakit-sakit lain yang dia ada tak dapat pulih. Semakin teruk. Yes, sampai ajal. Betul, sampai ajal. Ajal dan maut tak boleh disingkatkan walaupun sesaat. Dipantaskan walaupun sesaat. Ajal dan maut tepat masa dia. Tapi saya dah ulang banyak kali dah, asbab dia kena tahu. Kena tahu apakah asbab dia. Kita nak jangan kita lah menjadi punca pula yang keluarga kita dijangkiti COVID-19 kerana kita. Mungkin hari ni korang rasa benda ni simple. Mungkin hari ni korang rasa macam benda ni tak ada apa-apa. Mungkin hari ni korang rasa macam COVID ni nothing. Tapi jangan satu hari nanti korang pula menyesal. Kerana kealpaan dan kekilafan korang menyebabkan orang lain pula menjadi mangsa. Korang mungkin selamat hari ini, tapi orang lain pula menjadi mangsa kerana kealpaan dan kekilafan korang. Okey? Jadi tuan-tuan, saya kira untuk malam ni tuan-tuan, saya minta maaf kalau adalah terkasar bahasa. Saya tak nak komen bab-bab anti-vaksin ke konspirasi ke, benda tu benda yang saya sendiri pun tak layak komen. Saya bukan ustaz, saya bukan pakar, saya bukan sesiapa. Saya hanya seorang bekas pesakit COVID yang merasai sendiri pengalaman tu, yang melihat sendiri senario tu, yang berjumpa dengan semua orang yang pernah kena COVID, yang berjumpa dengan bukan semua orang, ramai orang yang kena COVID, yang berjumpa dengan macam-macam jenis orang, yang meluahkan macam-macam perasaan. Hari ni tuan-tuan, hari ni saya melayan seorang yang datang rumah saya bercerita pasal bisnes kolam renang, bisnes kelas renang dia collapse. Dia luahkan perasaan kat saya. Saya juga mendengar puluhan hati macam-macam dunia orang sepanjang PKP tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan kata saya ni nak menyalahkan grup yang anti vaksin apa ke, saya tak mau dengar semua tu. Sebab bagi saya ambil pendekatan jaga diri sendiri. Jaga diri sendiri kerana kalau kita rasa kita tak perlu jaga diri sendiri, itu telah melanggar, itu sebenarnya sudah melanggar hukum alam sebenarnya. Hukum alam dan juga hukum agama. Agama mana pun, agama Islam maupun agama-agama lain pun menganjurkan atau menggalakkan atau meminta penganut dia untuk nak jaga diri. Tak ada agama yang suruh langgar cari penyakit. Tak ada. Okey? Jadi saya kira itulah dia untuk malam ni tuan-tuan. Kita jumpa lagi. Tapi tuan-tuan, kalau korang rasa korang nak tanya apa-apa soalan, kalau korang rasa korang nak tanya apa sahaja, korang nak tahu apa sahaja, nak komen, nak respon apa-apa pun, korang boleh pergi kat ni, saya punya Facebook, Azrul Afandi Sobri HM. Ini Facebook saya, Azrul Afandi Sobri HM. Korang boleh tanya apa sahaja, korang boleh refer dengan saya, korang boleh bagi pendapat korang. Saya akan dengar dan saya akan bawa dari wartawan Harian Metro pada setiap hari Ahad jam 9.30 malam. Sekali lagi Azrul Afandi Sobri HM. Double F RY belakang. Korang boleh masuk dan korang boleh tanya apa saja untuk saya jawab dan saya bantu korang setakat mana saya tahu. Dan kalau isu tu besar, saya akan bawa dalam live Harian Metro pada setiap hari Ahad jam 9.30 malam. Bagi mereka yang share, thank you kerana sudi share. Sempat lagi walaupun live ni dah habis, apa salahnya tekan butang share lagi supaya orang lain yang malam ni tak masuk dapat tengok selepas ni. Baik, saya kira untuk itu dulu malam ni tuan-tuan. Saya harap kita diberikan korang semua dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang melimpah ruah dan diberi rezeki yang melimpah ruah dan diberikan kesihatan yang berpanjangan, dapat sihat pergi kerja dan sebagainya. Doa-doa supaya korang semua tergolong dalam mereka yang tidak terkesan sangat dalam tempoh COVID-19. Kalau terkesan, boleh keluarkan duit KWSP RM10,000. Okey, saya duk tunggu je aku ni boleh keluar ke KWSP ni ya. Okeylah, baik tuan-tuan. Saya kira itulah dia. Berjumpa lagi tuan-tuan pada masa-masa yang mendatang. Ahad depan jangan lupa. Okey,
Last, sebelum saya stop, tolong type join. Join. Tolong type join kalau korang akan join live minggu depan. Hari Ahad. Tolong type join. Ini soalan saya yang terakhir before saya stop. Type join. Siapa yang akan join minggu depan dalam Harian Metro? Saya nak baca ni. Oh, ramai join. Ted Yoshida, Pichun Junior, Demaris, Badrul Hisham, Arifin Kamarul, Aliyah Ali, Linda Pang. Thank you, Izwan. Baru saya nampak ramai orang ni. Syah Salwa, Abu Nawar, Syukri Supian, Areda Hussein. Lagi siapa lagi nak join? Ada 540 orang ni. Semua join tak? Simple je, type join je. Saya nak tengok berapa ramai akan join minggu depan. Baru saya semangat nak join minggu depan. Baru saya semangat nak bagi isu-isu lain minggu depan ni. Join. Okey, Padi Siam, Sata, Abang Sata kita, Muhammad Hafiz, Nur Azila, Senin. Oh, thank you. Ramai nak join ni. InsyaAllah kita jumpa minggu depan pada waktu yang sama, jam 9.30 malam. Dan untuk malam ni, sehingga kita berjumpa lagi tuan-tuan, saya harap korang semua terus bersama dengan Dari Wartawan Harian Metro. Assalamualaikum.